Saya nak cerita ayat Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu ialah pesuruh Allah, dan sesiapa yang bersama dengan dia, yakni dengan Rasulullah, mereka itu tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Allah panggil, Allah sebut di sini Muhammadur Rasulullah. Sebab ada yang bila dia mengucap kan, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadar, Muhammadur. Saya duk tengok dalam drama tu, bila nak mati tu ngucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadar, Muhammadur. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, baru Muhammadar. Dia ada anna di situ. Ni tak ada anna. Terus dia baca Muhammadur sajalah. Kalau ada Muhammadar. Ni tak ada. Kalau tak ada Muhammadur. Terus Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Baik, Allah kata Muhammad itu pesuruh Allah. Allah dia panggil Nabi Muhammad dengan panggilan, bukan dengan nama. Allah panggil Rasulullah dengan panggilan Rasul. Kalau Nabi-Nabi lain, Allah panggil nama. Wa qulna ya Adam. Dan kami berkata, hei Adam. Allah panggil Nabi Adam, hai Adam, wahai Adam, wahai Ibrahim. Dia panggil dengan nama Nabi tu, wahai Nuh. Tapi dengan Nabi Muhammad, dia tak panggil, hei Muhammad, ya Muhammad, tak. Dia panggil ya Rasul. Allah panggil ayyuhar Rasul, ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul, wahai Nabi. Qul li azwajik, bagi tahu pada isteri-isteri kamu. Allah panggil Nabi Muhammad dengan nama, gelaran dia, bukan dengan nama batang tubuh dia. Ini suatu bentuk penghormatan yang cukup hebat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang Nabi lain Allah panggil, hei Adam, hei Ibrahim. Untuk Nabi kita, Allah panggil ya Rasul. Sayangnya, kecintaan Allah pada Nabi kita lebih mulia Nabi kita. Dan Allah juga pesan pada kita, jangan panggil Nabi Muhammad macam kita panggil kawan-kawan kita. Jangan panggil, la taj'alu du'a ar-rusul ka du'air ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil Nabi Muhammad macam kamu panggil kawan-kawan kamu. Sebab itu tuan-tuan, Allah muliakan Nabi dengan panggilan dulu. Macam saya, tuan-tuan panggil saya Kazim pun tak apa, saya tak marah. Sebab memang nama saya Muhammad Kazim pun. Tak panggil ustaz, tak apa, marah saya apa. Saya pergi ceramah di Pulau Pinang 2 minggu lepas. Lepas habis sembahyang maghrib, saya turun nak pergi toilet. Orang turun tangga, 2 orang ni duduk nyimbang. Awak yang ramai malam ni. Awak yang ramai, dia heran ramai. Hamba Allah kata, Kazim. Padahal saya duduk belakang dia. Dia kali-kali belakang tengok saya, pucat lesi hamba Allah tu. Tak marah. Marah kerja dah apa, memang nama saya Kazim. Tapi dengan Nabi Muhammad hanya dengan buat hal. Muhammad merupakan kekasih Allah. Apa ingat Nabi Muhammad tu kawan hang sekolah dekat Jom tu. Panggil dia dengan Nabi Muhammad, jangan duk buat lawak panggil Muhammad, salah. Saya ni pak mertua saya balik kampung, pak mertua slip disc bongkok tak larat. Saya duduk tunggu dia kat kerusi. Sekali dia main berjalan bongkok. Kazim bila balik, dia tanya. Baru sat-sat. Dia tak sebut. Waalaikum Datuk, bila sampai? Tobatlah hum, tak ada tuan-tuan. Lakum dinukum waliyadin tak ada. YB ni ada pak mertua. Pak mertua dia pun tak panggil YB.
Bila balik Din je hantar duit. Pak mentua dengan menantu. Jarang pak mentua panggil menantu. Yang berhormat Muhammad Nasrullah. Jarang tuan. Tapi Nabi Muhammad, bapa mentua dia panggil apa? Ya Rasulullah. Dia tak panggil Muhammad. Abu Bakar panggil Ya Rasulullah. Sayyidina Umar panggil Ya Rasulullah. Isteri ni, Kak Leha panggil suami apa? Abang Bidin. Abang Sob. Lagi mesra, hoi. Isteri panggil suami, mesra sungguhlah. Hoi. Makan, hoi. Nampak tak? Suami Kak Leha nama apa? Hoi ke? Tak. Nama apa? Nama Bidin. Dia panggil hoi pasal apa? Mesra bagi dia tu. Hoi, makan hoi. Suami pun jawab, hoi, sagi hoi. Jenis pak tak? Nabi Muhammad, isteri dia panggil Ya Rasulullah. Dia tak panggil Abang Mat. Dia tak panggil darling, tak panggil Habi. Kita ni panggil suami kita Habi. B. Jom, pergi Maidin. B. Tak mau, aku tak larat. Abang tak larat, B tak larat. Jomlah Ustaz Kazim ceramah, BP. Orang ajak pergi Maidin tak mau. Abang tak larat, faham tak? Babi tu. Masa sayang B, masa benci babi. Allah, Rasulullah ni isteri dia panggil Ya Rasulullah. Anak dia panggil Ya Rasulullah. Dia tak panggil pak. Dia tak panggil abah. Dia tak panggil abang. Dia tak panggil daddy. Dia tak panggil ayah. Dia tak panggil darling. Dia panggilnya Ya Rasulullah. Pasal apa? Allah pesan, jangan panggil Nabi Muhammad macam kau panggil kawan-kawan kau. Maka kita, hukum tu masih berjalan. Jangan panggil Nabi Muhammad Mamat, Muhammad, Mat. Jangan. Panggil dia Rasulullah. Panggil dia Nabi. Panggil dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, tadi Ustaz sebut Muhammadur Rasulullah. Allah tak kata pun Ya Rasulullah. Tu penceritaan. Allah cerita siapa tu Nabi Muhammad. Tadi saya sebut Allah panggil, Hei Adam, Hei Ibrahim. Allah tak panggil Hei Muhammad. Tak pernah Allah panggil. Allah panggil Ya Rasul, Hei Rasul. Tetapi dalam bentuk penceritaan Allah panggil Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Siapa yang bersama dengan Rasulullah, sesungguhnya dia adalah tegas dengan orang-orang kafir. Dan sebaliknya, mereka berlemah lembut, ruhama'u bainahum. Mereka berlemah lembut, berkasih sayang sesama mereka. Inilah sifat orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat mereka? Dua. Pertama, tegas dengan orang kafir. Dua, berlemah lembut sesama orang-orang Islam. Ada tak Ustaz Nabi Muhammad tunjuk betapa kasihnya, lemah lembutnya Rasulullah ni Ustaz kepada umat dia? Yang pertama, tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi Muhammad bukan seorang pelaknat. Saya ulang balik, Nabi Muhammad bukan seorang pelaknat. Nabi Muhammad seorang pembawa rahmat. Berapa banyak orang yang nak bunuh Nabi, berapa ramai yang nak bunuh Rasulullah. Ada yang nak tolak batu daripada bukit Nabi di bawah, mereka duduk di atas bukit, mereka nak tolak batu, main golek kena Nabi. Ada yang baling batu, disuruhnya budak-budak baling Rasulullah, halau Rasulullah, patah gigi Rasulullah dalam perang pun ada. Luka Nabi sampai air sampai darah Nabi bertakung dalam kasut Nabi. Datang Jibril kata, kalau kau nak supaya aku hancurkan penduduk Taif, kau cakap. Kau terbalikkan. Nak suruh apa Taif boleh buat? Kata malaikat. Kata Rasulullah, jangan. Mereka tu tak tahu. Aku cuma nak minta mereka tu dapat hidayah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku ni pembawa rahmat, bukan pelaknat. Tak ada Nabi kata kau hancurkanlah. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang baling dengan batu, halau, luka-luka parah, datang malaikat. Sok,
Nak buat apa kat orang yang baling batu kat hang? Hang nak buat? Cakap kat aku. Aku hancurkan dia buat kalau hang nak. Agak-agak tuan-tuan nak kata apa kat malaikat tu. Jangan masuk. Hang nak buat apa? Habiskan. Habiskan tuan-tuan. Nabi Muhammad dia tak sebut habiskan. Doa. Inilah dia rahmat. Kita baru hilang kasut kat surau. Balik orang baca Yasin. Ya Allah, buncitkanlah perut siapa hak curi tu. Tengok-tengok anak dia awak balik. 4 hari tuan-tuan tu bengkak perut pasal apa ni? Pak baca Yasin. Pasal kasut saya. Tu macam mana tuan-tuan? Masalah yang kita hadapi sekarang ni ialah masalah kasih sayang. Tuan-tuan cuba tengok kasih sayang hari ni hilang. Kasih sayang anak pada mak berapa ramai dah luntur. Handphone punya paksa tuan-tuan. Dia bunuh mak dia. Mengandung mak ni. Mengandung satu perempuan. Pak tak tahu, mak tak tahu, adik-beradik tak tahu, cikgu tak tahu. Perut makin besar. Apa nak buat? Dia gugurkan kandungan dia. Anak tu dia pam dalam jamban flash. Ada yang mengandung tanpa nikah, pakat dengan jantan, pergi korek belakang rumah, tanam baby yang baru lahir. Tak ada dah kasih sayang satu mak, satu perempuan pada anak yang dia kandung. Tak ada pula kasih sayang anak kepada mak yang pernah mengandungkan dia. Hari ni luntur kasih sayang. Yang halau mak pun ada, yang halau bapa pun ada, yang tak mengaku mak, yang tak mengaku ayah, banyak tuan-tuan. Nabi sebut dah benda ni adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman ialah uququl walidain. Anak-anak lawan mak bapak. Cakap dengan ayah tak mau, cakap dengan kawan, oi ramah lah. Mengadap friends dalam handphone ni punya ramah. Dalam friends dia, dalam TikTok dia, dalam handphone dia, dalam semua ni kawan dia. Tapi bila dengan bapak tak nak cakap. Bila dia cakap dengan pak dia? Bila minta duit. Bila minta duit. Baru kenal makwa 2 bulan dia tinggal mak bapak dia. Baru kenal pakwa sebulan jumpa pakwa kat Bukit Bintang tu. Dia tinggal mak dia. Mak dia yang duk basuh berak dia, mak dia yang duk tukar lampin dia, mak dia yang duk nyusu dia bertahun-tahun. Bila dah besar jumpa dengan pakwa, pakwa kata tinggalkan mak you, tinggalkan bapak you, jom kita kahwin. Tinggal tuan-tuan. Dia tak sama dengan kasih sayang Nabi ada dulu. Cuba tengok Nabi sayang. Nabi bukan ada mak macam kita. Nabi umur 4 tahun mak dia mati dah. Kita mak duk hidup lagi. Nabi Muhammad tak ada tengok pak dia. Dalam kandungan pak dia meninggal. Tapi cuba tengok Nabi layan orang yang berjasa pada dia. Halimatus Sa'diyah. Apa yang Nabi layan? Mak susuan Nabi Muhammad. Diletaknya lapik yang sangat baik, yang dimuliakan tempat tu. Bila mak dia datang, dia jumpa dengan mak susuan dia, diletakkan satu lapisan yang sangat bagus untuk mak dia. Dimuliakan mak dia. Padahal mak tu mak susuan, bukan mak kandung. Bayangkan kalau mak Nabi masih hidup, apa yang dia buat? Dengan mak susuan pun Nabi layan begitu hebat. Dengan mak menakan Nabi pun Nabi hormat begitu hebat. Bayangkan kalau mak dia ada. Tapi mak dia tak ada. Cuma digambarkan kasih sayang Nabi kepada mak susuan Nabi yang dah tua pada masa itu. Sampai Nabi sebut kepada kita, dengan siapakah aku patut berbuat baik? Mak kamu. Kemudian mak kamu. Kemudian mak kamu. Kemudian bapak kamu. Allah, Nabi muliakan mak bapak. Tu tara Nabi tak ada mak tu. Kasih sayang kita pada mak kita macam mana? Saya duk bela orang tua-tua di sekolah saya, tuan-tuan, dah 17 tahun. Asal Barakah di Manjui tu 17 tahun dah. SPM dah tahun ni. Macam-macam jenis mak saya jumpa, macam-macam jenis pasien anak saya jumpa.
Ada kat Leha dia hantar mak dia tak ziarah mak dia sampai lah. Dia hantar-hantar tu, dia tak mai dah. Mak dia makan ke, mak dia sakit ke, mak dia kena COVID ke, dia tak tahu. Nombor dia tukar, telefon apa dia tinggal. Ni kalau mati mak dia nak call siapa ni? Sampai mak dia pun putih harap, mak dia bagi saja 3,000. Dia kata, ustaz ni 3,000. Duit apa ni kak? Kalau kak mati, ni duit kubur, duit kapan, duit apa-apa dah ustaz ambil dah. Sewa van mayat ke apa ke, nak tanah kubur, nak bayar apa semua ni 3,000. Oh, ni suruh amanah kat saya lah, suruh saya uruskan. Baik, Ustaz, saya bagi resit Ustaz. Kau lupa tulis dalam senarai nama. Lepas tu, yang kedua Ustaz, ni pesanan kak lah. Ya, kalau kak mati, Ustaz jangan bagi tahu dekat anak-anak kak lah. Jangan. Kalau kak mati, Ustaz jangan habaq kat anak-anak. Betul? Kalau mati buat macam mana? Ustaz tanam saja lah. Terus lah Ustaz telefon suruh mereka main. Sebab tak tahu saya, tak mau cakap apa. Itu sajalah pesanan. Oh, tak ada nak habis teriak pula dah. Mak ni Fras sampai beritahu kalau dia mati jangan habaq kat anak dia. Apa punya perasaan mak sampai tahu tu? Pasal langsung tak tengok, bertahun-tahun telefon tidak, ziarah tidak, raya apa pun tak. Duk raya dengan saya tak? Tang mana hang tak kenal dengan mak hang? Nabi Muhammad ni adakah yang hang duk sambut maulud tiap-tiap tahun? Nabi suruh ke layan mak macam tu? Allah kata wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan duk tengking tinggi suara kasar dengan mak bapak. Bercakaplah dengan bahasa yang baik-baik. Man, mak panggil. Bukan menjawab di sana. Apa? Bukan. Man, balik. Ya mak. Kena rendah suara pada mak. Jangan ya mak tu di sana, mak kan dengar. Mak tu pekak pula. Man, ya mak. Memang mak tak dengar lah. Hanglah kena mai dekat mak. Ya mak. Bukan menjerit di situ. Man. Oh, di kedai. Bukan macam tu tuan. Tak boleh tinggi suara mai kat mak. Ya mak. Di kedai kan. Mak tak boleh tengok saya senang ke mak? Asyik mak tengok saya senang je. Kedai lah, besi rumput lah, sapu sampah lah, basuh pinggan lah. Dia mak kita. Dia bapak kita. Ustaz, mak saya tak bagi saya menikah. Mak bukan tak bagi menikah, mak tak bagi menikah dengan orang tu. Cakaplah terang. Mak tak bagi saya menikah. Mana ada mak tak bagi menikah? Memang mak suruh menikah. Yang mak tak bagi menikah sebab apa? Nombor satu, belum sampai masa. Baru darjah 6. Mak nak menikah. Memang mak tak bagilah. Anak teruna darjah 6. Makwa dia tingkatan 2. Mak mana nak bagi? Mak tak faham perasaan saya. Mak budak darjah 6 kata. Dia lah perasaan belah otak hang. Kencing membengkok perasaan hang. Memang mak tak bagilah. Belum sampai masa. Nombor 2, mak tak bagi sebab mak tak berkenan. Bukan mak tak bagi menikah. Mak tak bagi menikah dengan orang tu. Bukan tak bagi nikah. Orang nak menikah pun tak bagi. Mak bagi. Tapi carilah hak elok. Kita ni duduk teluk intan. Hang nikah lah dengan orang cangkat jom ke, ngau selabak ke, padang tembak ke. Habis-habis joh langkap pun mak bagi. Langkap pun jauh, dekat bido pun mak bagi. Yang hang nak menikah ni orang Papua New Guinea jauh sungguh. Mak nak sebut pun tak reti. Papua New Guinea. Carilah hak dekat sikit. Bukan mak peduli apa. Mak setuju ke, mak tak setuju, saya tak mau, saya nak menikah tak. Pulang ke hang. Cuba jadi macam Rasulullah pesan. Hormati mak kamu, berbuat baik pada mak kamu, sayang pada mak kamu, taat pada bapak kamu. Sampai Allah sebutkan dalam Quran, wabil walidaini ihsana, berbuatlah baik pada mak bapak.
Jadi ustaz, macam mak saya dah meninggal, pak saya pun tak ada dah. Macam mana saya nak buat baik pada mak pak saya? Ni surau ada, tu sekolah ada. Pergilah tengok apa yang tak ada di surau. Saya nak wakaf atas nama mak pak saya. Dengar cerita sekolah sana nak buka tahfiz, pergi buat atas nama mak pak. Dengar cerita tanah kubur dah penuh, pergi wakaf tanah kubur atas nama mak pak. Banyak. Ampun ya Allah, lepas sembahyang ya Allah, ampunkanlah dosa mak bapak aku ya Allah. Itu pun jadi dah. Yang tu pun tak boleh buat, tak tahu nak kata apa. Habis salam, belah balik terus, tak motor apa. Pergi situ ya, kedai tom yam. Ingat nak pergi mana? Apa salahnya lepas sembahyang duduk sekejap? Nabi kata sekurang-kurangnya kita baca ayat kursi selepas habis sembahyang. Jangan lupa ayat kursi tu, baca tiap-tiap lepas sembahyang. Tak pun zikir, lepas zikir doa, ya Allah, ampunkanlah dosa mak bapak aku ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah, jadikanlah kubur mereka itu taman-taman syurga ya Allah. Doa daripada anak yang soleh. Jadilah. Ustaz saya yang tu tak ustaz tayah abang lah. Memang saya berdoa untuk mak bapak saya. Saya tanya apa lagi selain pada doa? Ayah ada abang tak? Mak ada adik tak? Mak ada kakak tak? Ayah ada kakak adik tak? Ada. Mak menakan situ ada lagi. Mak menakan belah ayah pun ada lagi. Pergi buat baik pada mak menakan, pada pak menakan yang masih hidup. Engkau berbuat baik kepada mak menakan engkau, bapak saudara engkau, macam engkau berbuat baik kepada mak bapak kandung engkau, pahala dia. Mai mak menakan pun masih hidup, pak menakan pun masih hidup, tak mau baik pula dah. Ada pula alasan, ayah saya memang pak menakan saya hidup tapi nak suruh baik dengan dia payah saya. Siapa pula? Dia belah sana, saya belah sini. Belah apa tu? Biasa. Biasa dia bendera lah. Oh, tu dia. Bendera punya paksai menghalang nak berbaik. Silap betul. Bendera lah. Main mengundi hang pangkah lah. Dah tak ada mengundi ni, buat baik tu pak menakan aku, tu mak menakan aku. Jangan kita pula tengok dia duk baik dengan pak menakan dia duk baik dengan mak menakan kita pula hasut dia. Hang pergi mana Din? Aku pergi rumah Pak Long aku. Pergi buat apa? Saja ziarah dia tak sihat. Dia bukan belah sana lah. Hang ni dah tukar nampak tu. Ada juga hak jenis macam tu. Penyakit sungguh kita ni tuan-tuan ni. Penyakit. Yang Nabi Muhammad dia bawa kepada kita sifat berkasih sayang. Pak siapa hari ni dalam nak berkasih sayang kita ada syarat. Nak bagi salam ada syarat, nak jawab salam ada syarat, nak pi kenuri ada syarat, nak hulur tangan ada syarat, nak bagi bantuan ada syarat, nak tegak pun ada syarat. Syarat dia apa? Mesti satu geng. Tak geng? No. Ini nama dia budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan nama dia, tuan. Apa ni? Silap tuan. Sebab tu saya seronok hari ni YB kita datang. Siapa pun, aku punya rakyat, siapa pun aku kena jaga. Ini sifat, sikap. Bukan punya boleh kita letak dah. Ni semua adik-beradik aku, semua saudara aku. Nabi Muhammad, dia panggil kita apa? Dia bukan panggil sahabi. Dia tak panggil tuan-tuan. Nabi Muhammad tak panggil kita sahabat dia. Nabi Muhammad panggil kita ikhwani. Ikhwani, saudara-saudara aku. Ada tak Nabi Muhammad buat syarat? Saudara-saudara aku tu siapa? Orang yang tak pernah tengok Nabi, orang yang tak pernah bercakap dengan Nabi, orang yang tak pernah tengok Nabi, tak hidup di zaman Nabi, tetapi dia mencintai Nabi, dia ikut Nabi. Kata Rasulullah, mereka itu saudara-saudara aku. Ikhwani, kita ni tuan-tuan saudara Nabi ni. Nabi mengaku. Pasal apa? Kita tak pernah tengok pun Nabi, tapi bila orang sambut Maulid Nabi, kita datang. Hang pi mana? Pi surau Ustaz Azam mana? Apa buat? Maulid Nabi.
Maulid Nabi. Pasal apa hampir? Bukannya ada kena-mengena dengan dia pun. Apa tak kena pula dia Nabi aku? Tak lah, hampa sambut maulid itu Nabi datang ke? Memang Nabi tak datang, dia dah wafat dah. Tapi sebagai aku lambang, aku cinta pada Nabi, aku datang. Oh, bukan pun tak pernah tengok pun Nabi. Tuan-tuan, sekarang saya dah ceramah ni tuan-tuan, dekat sejam lah. Start tadi 7.30 dan lah 8.20. Sejam lah. Ni kat Leha ni. Duk sila dah lah gaut. Sanggup gaut tu. Terasa kat Leha. Ustazah, dekat sejam dah Ustazah. Terasa tak ceramah dekat sejam dah? Terasa tak sejam? Tak terasa. Memang tak terasa, bukan dia bercakap. Yang terasa saya, tuan, dari panggil tak tahun lagi panggil cara jiran. Tuan-tuan yang saya muliakan, ni nama dia apa? Saudara-saudara Nabi. Jadi kalau mak kita dah meninggal, pak kita dah tak ada, mak saudara masih hidup, pak saudara masih hidup, jom kita berbakti pada mereka. Pahalanya menempati pahala berbuat baik kepada mak bapak kandung. Masya Allah, sayangnya Nabi. Tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi Muhammad satu hari dia berjalan dengan kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni naik unta. Jalan naik unta. Budak-budak pakat duk ikut Rasulullah, duk ikut sahabat. Apa kata Nabi pada sahabat baginda? Berhenti, kau ambil budak-budak tu, main bawa naik. Kita bawa dia ronda-ronda. Nabi tuan-tuan. Satu hari Nabi Muhammad jadi imam sembahyang. Satu budak duk menangis belah perempuan. Nabi Muhammad meringkaskan bacaan sembahyang dia, sebab Nabi kata aku tahu mak dia mesti gelisah anak dia menangis waktu sembahyang. Nabi Muhammad ni tengok satu budak perempuan duk menangis tuan-tuan, duk sedih tengok orang lain hari raya, ada pak ada mak, dia tak ada. Nabi tanya, ayah hang pergi mana, pak hang mana? Oh, pak ada, mak dia syahid tuan-tuan. Kata Nabi, maukah aku gembirakan kamu dengan main-main dengan cucu aku Hasan dan Husin? Nabi gembirakan budak-budak tuan-tuan. Kita hari ni hilang kasih sayang dengan budak-budak 2 hari masuk tadika kena dera. Budak 3 bulan tuan-tuan, retak ni. Sedih lah, kita tak tahu, saya tak tahu nak kata apa tuan. Hari ni ada budak yang jumpa dalam mesin basuh, mati tuan. Kok dia terjun dalam mesin basuh apa, saya pun tak tahu. Saya tak ziarah lagi keluarga mereka. Mereka tengah bersedih, saya tak ziarah. Dekat rumah saya, kampung Sungai Tambahan, memang dekat rumah saya. Saya tak pergi lagi nak sampaikan. Sedih tuan-tuan, anak kita macam mana terjun dalam mesin basuh tau. Kasih sayang kita pada anak. Ada orang tuan-tuan, ada anak untuk disayangi, tapi dia dera anak dia. Dia janda, ada anak, pergi bercinta dengan boyfriend. Bawa balik boyfriend, main rumah dia. Boyfriend tu ragging anak dia sampai mati. Pakat pula dengan boyfriend tu pula. Pergi simpan mayat budak tu. Punya sayang kepada boyfriend tak guna tu, daripada darah daging anak yang dia lahirkan. Jenis apa tu? Kita geram lah tentang tengok ada kes hak dera, hak cucu habis rokok, seluruh badan kena cucu habis rokok. Hai ingat budak tu H3 ke apa? Dia balik kerja Kelang, dia mengantuk, dia penat, anak pula teriak. 6 bulan duk teriak kembung ke pasang, kita pun tak tahu. Budak duk teriak, janganlah marah dia. Dia marah isteri dia. Hang kalau tak pergi senyap budak tu lagi ikut lempar ikut. Teriak orang letih, dia tak fikir ke? Abang baru 6 bulan nak fikir apa? Dah lah aku letih, diam sudah lah. Pukul 12 tak berhenti lagi teriak. Dia ambil budak tu tuan-tuan, dia pergi pukul muka kat jam. Hang tengok jam gerobah duk teriak, mana pula tu tahu 6 bulan. Ni gilanya bapak ni. Hei akak-akak, kalau jumpa lelaki macam ni kan, tak tahu nak abang. Kata cinta pada Rasulullah, kalau cinta pada Rasulullah, sayanglah budak-budak.
Sebab Nabi kata, laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada kami siapa-siapa yang tak hormat orang tua dan tak kasih pada budak-budak. Nabi kata, aku bukan daripada mereka. Mereka tu bukan daripada aku. Kita selalu kata dekat pondannya. Kita tengok pondan, ni mat, jantan. Hang pakai jadi perempuan, hang menyerupai perempuan. Nabi tak mengaku umat, mat. Itu dia. Ya hang lah. Dengan orang tua pun hajat bertumbuk. Bergaduh dalam surau. Berani jom. Orang tua tu dengan Parkinson umur 79. Jom apa? Tumbuk ah. Wah, hajar punya orang tua. Nabi pun tak mengaku umat. Nabi kata, laisa minna, bukan daripada kami orang yang tak hormat orang tua. Tadi orang ni yang kata laisa minna ni pasal dia lelaki, dia menyerupai perempuan. Nabi kata laisa minna, bukan daripada kami. Hang lupa, tak hormat orang tua pun bukan daripada kami. Tak kasih budak-budak pun bukan daripada kami. Bukan pondan saja. Kita hari ni duk nampak pondan saja ni, pok-pok ni. Esok nak mengaku apa di hari kiamat ni. Dah jantan, gatai nak jadi perempuan. Kita duk kata kat mereka, ya hang tu sepak budak hang. Anak tengah duk makan nasi, pergi tampar kepala budak tu. Berhenti makan nasi, teriak dalam bilik. Duk sungguh. Tengah tidur pun badan duk beringgut budak tu. Tu tidur. Mak main tepuk pujuk. Dah. Mata pejam. Dia tengah makan nasi, pak marah, pergi sepak budak tu. Sampai ke maghrib tidur duk sengguk. Jenis apa pak ni? Hang sayang ke anak hang? Tak, hang bukan daripada hak Nabi suruh bawa ajaran dia menyayangi budak-budak. Kalau kita betul-betul ikut Nabi, tuan-tuan, kita sayang orang tua. Kita kasih pada orang tua, hormat. Ni tak hormat lah, panggil hoi orang tua. Jangan. Panggil dia Tuan Haji, panggil dia Pak Cik. Bila dia menyembang, jangan sampuk. Jangan pergi buat tahana kat dia. Pergi selakkan dia di surau. Orang tua kan pakai spender lah. Dia malas pakai. Mai kita duduk melawak dia, pergi angkat selak tu. Selakkan pula depan nak jantan dia. Umur 28. Dia 68. Malulah dia kat anak dia. Cuba kita hormat dia. Begitu juga dengan budak-budak. Dia pun main semayang di surau. Biasa budak-budak berlari. Yang duk tengking bersepak. Budak-budak duk berlari. Berlari. Tok Syok ni duk tara masa tahiyat tu. Tangan tu duk gedi dah. Selagi habis semayang, balum budak-budak ni celakui. Bising budak-budak. Bagi salam tak ada nombor 2. Satu ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Lari terus. Hoi. Sepak budak tu, teleng balik ni tak ni. Tapi kepiah atas kepala. Adakah tu cara Nabi? Tak. CCTV duk rakam. Lusa viral. Tok Siap menampar budak. Sudah tuan-tuan. Cuba fikir elok-elok. Budak-budak orang tua pun berlari. Bila masa orang tua berlari, Ustaz, budak-budak je berlari dalam surau. Habis mayang orang tua tu nak pergi tandas, tak tahan dah, duduk ujung-ujung dia berlari ya. Apa ni nak cakap pula hang ni. Orang tua pun bising, tambah budak-budak biasa lah, relax lah. Pergi cekak baju budak tu. Pak hang tak main surau, hang main bising pula. Pak dengan anak sama. Tengah malam pak dia main. Tok Siap mana? Jebat. Sudah tuan-tuan. Main hang tua dah. Yang ni punca dia. Tuan-tuan, Nabi Muhammad jadi imam, budak teriak. Biasa kalau teriak, budak-budak menangis. Cuba kita pergi Madinah tu, duduk sebelah perempuan bidai tu, tirai perempuan tu, penghalang tu. Allah meriah tunggu. Macam-macam anak teriak, Turki lah, Pakistan lah, Bangla lah, Malaysia lah, Arab lah. Mak bunyi ambulans mu ada. Bising. Nampak budak. Di Malaysia mu ada.
Kita sebagai imam, kita cepat kan lah. Tak payah baca ayat panjang. Malam ni maulud ustaz, ramai orang datang. Kalau saya baca qul huwallah, leceh. Baca ayat panjang. Sudah. Tengok-tengok budak teriak, inna a'taina, sudah. Sebab apa? Sebab mak dia tak tenang. Mak budak tu duk tarik telekung, mama budak tu. Mak je nak buat bahasa isyarat dah. Masa ni lah nak teriak pun mak dia tak khusyuk, yang sebelah mak dia pun tak khusyuk. Ni bawa buat apa budak-budak ke surau? Tak hanya khusyuk tuan-tuan oi. Jadi hormat pada budak-budak, hormat pada orang tua, kasih sayang pada budak-budak, itu sifat Nabi. Jom kita buat lepas ni, hormat pada orang tua, sayang pada anak-anak muda. Barulah kita ni mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba tengok. Ustaz Zamhana macam tu. YB pula macam tu pakaian dia. Tuan Syekh kita ni macam tu. Hak saya pula ni baju batik pada siang tak pakai, tak tukar-tukar gitu ni. Dengan songkok hitam. Abang Haji kita dengan jubah putih. Tok Imam kita jubah hitam. Abang kita ni langsung tak ada kepiah pun tak. Allah. Tertinggal kat rumah kan. Tuan-tuan tengok YB, YB bagus, sopan, kemah tu. Tengok Ustaz Zamhana pun kemah, kepiah putih. Mai tengok Kazim pula, apa galeng semua piah putih, dia seorang songkok hitam apa ni. Mai tengok abang tu pula, hak ni lagi terupa pun tak pakai. Adakah Nabi Muhammad kata pakai hak macam ni bagus, pakai hak lagu ni bagus? Doa. Siapa yang terbaik malam ni? Siapa yang hak malam ni mai ni hak Nabi kata terbaik, siapa dia? Nak tahu siapa baik tak baik? Tanya isteri. Kalau isteri kata kita baik, baiklah kita. Oi, hakim dia siapa? Juri depa. Tu, heti, kos, dendang ada, juri. Sebab Nabi sebut khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik pada isterinya, pada keluarganya. Saya boleh berlakon jadi baik. Nak tanya baik saya bukan tengok pakaian saya, bukan apa yang saya cakap. Kena tanya isteri saya. Telefonlah isteri saya. Ustazah, Ustaz Kazim okey ke? Boleh lah. Sudah tuan-tuan. Bunyi pun boleh. Daripada tak ada. Kalau isteri saya kata, ya Allah, dia anugerah terindah, kiriman Tuhan. Tu dia kiriman Tuhan. Macam drama pula ni. Kalau isteri kata, macam mana Kak Bedah, suami Kak Bedah okey ya? Allah, Ustaz tak tahu nak habaq lah. Tak tahulah dia ni, Allah tak pernah angkat tangan kat Kak Bedah Ustaz. Orang kata nak tampak ke, nak apa pun tak baiklah. Teriak Kak Bedah tu. Memang tak pernah tampak, tangan tak ada. Dua-dua tangan sangkut dalam mesin tebu. Nega pasal Ramadan, memang tak angkat tangan langsung. Tangan pun tak ada, tampak orang. Kalau isteri kita kata, kita baik, baiklah kita. Suami kat anak macam mana? Allah, dia sembahyang Ustaz Maghrib dengan Isyak. Subuh tak tahu, last sembahyang bila Ustaz. Tak tahulah. Tu yang Kak Bedah nikah awak macam mana? Jodoh terima Ustaz. Doa lah, kata berubah. Lah tu kalau tak berubah, mana kita belum baik. Macam mana isteri kat anak okey? Dia sembahyang rajin Ustaz. Allah tak pernah tinggal puasa, tak pernah tinggal Ramadan Ustaz. Dia hari raya pertama dia puasa tak? Astagfirullahalazim. Ni gila ke apa? Terlebih puasa ni. Tapi Ustaz dia nafkah dia tak bagi Ustaz. Dia masjid rajin Ustaz. Beras tak pernah dia bagi Ustaz. Berkata-kata ke apa? Import lagi tak pernah Ustaz. Astagfirullahalazim. Dulu saya tak ada dengar beras import lokal. Lah terkenal beras import. Beras apa pun tak pernah Ustaz. Tu macam mana Kak Gayah makan nasi? Kak Gayah kerja Ustaz.
Kadang mancing tepi sungai dapat ikan puyuh jadilah. Parik-parik tepi jalan tu kadang mancing dapat lah kawan tu tak dapat lah. Loh, seksanya. Itu baju ni orang bagi tak. Bandel pak tau. Anak dapat, anak 8. Oi, anak rajin bagi pula tuan. Kalau isteri kata tak bagus, lingkup kita tuan-tuan oi. Kalau betul kita ni ikut Nabi Muhammad, siapa sebagai satu yang dikatakan perimeter nak tunjuk kata kita baik, jom kita layan isteri kita baik-baik. Kalau belum kita layan mereka, bohong tuan. Bohong ikut Nabi, ikut sunnah Nabi, hang penyepak isteri hang, nafkah pun tak bagi, lah beli seluar dalam kat isteri bila. Makcik tu jawab, dok, tak nak beli pun tak nak. Allah, daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita kena beli kat mereka. Abang ni serekuk koyor, sekuk rambut. Tadi pi semayang maghrib tadi rambut cabut keluar. Terkoyak. Abang dengar je terkoyak serekuk tu, pi kedai RM2. Pi beli 10. Nah, abang beli 10, cukup dengan hang pakai. Hak baru ni. Ni hak lama bang, hambuh kat dapur buat tapis kopi. Jadi kalau ramai hang tapis kopi Cina tu, tapis tu. Kita pun pi rumah dia berminyak, kopi ni main mana? Tak minyak apa, kokten, berkrim semuanya ada kat situ tak? Allah tanggungjawab kita. Kalau betul yang sayang kat Nabi, bandingan dia pada isteri kita. Mana ada Nabi sepak isteri? Nabi tak pernah jegi mata, tengking pun tidak. Nabi panggil ya Aish, ya Uwaish, ya Humaira. Dia tak panggil nama. Woi beda. Tak. Lepas tu panggil apa Ustaz? Bek. Bek. Nama Zubaidah panggil Bek. Elok lah. Buruk betul. Bek tak apa lagi. Bek tu panggil. Panggil satu panggilan yang orang lain tak boleh panggil pada isteri kita. Orang lain panggil Beda, orang lain panggil Zubaidah. Kita takkan nak panggil dengan sama. Panggil yang istimewa sangat. Cinta. Hai cinta. Ada jiran kita Haji Dollah panggil isteri kita, hai cinta, penampur nak tuan. Yang panggil dia sayang, dia panggil dia cinta, darling kita je. Orang lain tak panggil. Panggillah dengan satu panggilan yang orang lain tak panggil pada isteri kita. Seronoknya kita pergi rumah dia, dia panggil isteri dia, sayang, buat air ni abang bidin sampai. Isteri pun letak. Biskut tak ada mama. Mama pula. Tak pergi main hantar pula nah. Kalau ada buah-buah potonglah darling. Darling pula. 5 kali tukar balik tuan-tuan. Nama-nama lain macam. Jiran dia kata, ni hebat tu. Panggil macam-macam nama. Dan aku sebenarnya kelupa nama dia. Aku takut tersilap. Tu yang aku panggil sayang, mama, cinta semua. Rupa-rupanya dia ada 3 isteri. Jadi kalau dia panggil nama, takut lagi tersilap. Panggil nama Ani. Ani mana abang? Oh sudah tuan-tuan. Jadi untuk tiga isteri dia, semua dia panggil sama. Sayang, sayang, selamat dunia akhirat tuan-tuan. Jadi akak-akak kalau isteri, kalau suami duk panggil pelik-pelik sayang, darling, cuba tanya, bang, nama cik yang betul apa? Abang ingat tak nama cik yang betul? Oh sudah tuan-tuan. Nampak tu Nabi Muhammad duduk dengan isteri baginda, diletakkannya kaki dia, paha dia, bagi belaga letak atas paha Aisyah. Romantik. Saat lagi Aisyah letakkan kepala dia atas ribaan dia. Hui. Kita isteri duduk berdempet tengok bola. Kita duduk tengok bola lawan Tajikistan. Isteri pula mai. Berapa arah bang? Duk jauh boleh tak? Dah kalah ni. Misteri mai sebelah pula, duk dempek pula. Berapa arah bang? Duk jauh boleh tak? Nampak tu Harry Maguire ada kat situ tu. Nak faham? Tak faham sudah. Ingat dekat Manchester je ada Harry Maguire tu. Biarlah dia nak duduk di sebelah.
Dia nak letak atas bahu kita, tengok bola, peganglah rambut dia. Malu Ustaz, cucu ada, biar pi lah. Pegang peluk bahu dia, duduk atas kusyen. Tak mau Ustaz, hari tu dia buat kak leher melekat Ustaz. Melekat apa? Ketiak dia bong Ustaz. Sejengkai bulu ketiak. Tak mau. Sebab tu abang-abang, kita untuk isteri kita hak terbaik. Cantik badan kita, cantik misai kita, rambut kita cantik, baju kita lawa. Pasal apa? Yang terbaik. Layanan yang terbaik. Saya layanan okey Ustaz, tak ada komplain. Kopi jantan, tok misai, hak tu lain abang oi. Cakap kasar, sombong tak mau. Nabi Muhammad ni tuan-tuan doa pada isteri dia, ya Allah, ampunkanlah Aisyah ya Allah. Macam mana hak lepas-lepas dosa dia, dosa yang akan datang, dosa yang terang, dosa yang tersembunyi, ya Allah, keampunkanlah dosa Aisyah ya Allah. Suami Rasulullah doa pada isteri, doa pada Aisyah. Abang-abang lah kita berdoa untuk isteri kita bila tak doa apa Ustaz, dia tak sakit tak doa apa. Lain kalau duduk dalam wad, saya doa. Ni duduk di rumah elok, duduk tengok drama pukul 7. Drama pukul 7 duduk tengok. Tajuk drama pelik-pelik, suamiku sotong. Isterimu, isteriku, suamimu, suamiku. Macam-macam tajuk tuan-tuan. Nama-nama pelakon dalam watak tu pula semua nama hebat-hebat. Ryan, Adam, Haikal. Mana ada nama kita? Dolah, Usop tak ada tuan. Zamana lagi tak ada tuan. Nama lagi hebat-hebat. Pada hasil hutan melintang, nama Ryan tuan. Abang-abang doalah untuk isteri, akak-akak doa untuk suami. Suami kita tidur pukul 4 pagi, kita bangun buat tahajud. Ya Allah, sihatkanlah suamiku ya Allah, berilah hidayah taufik pada dia ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah kami bahagia sampai syurga ya Allah. Suami tu jagalah, tapi buat pejam tengok mata. Doa. Kadang-kadang kita tak pernah berdoa untuk pasangan kita. Padahal Nabi Muhammad berdoa pada isteri baginda. Jadi kalau nak banding tuan-tuan dengan saya, tuan-tuan lagi baik daripada saya. Saya dengan isteri saya ni, mana ada tuan-tuan pergi pasar malam sekali. Kak Som, untung Kak Som boleh suami bawa pergi pasar malam, pergi Maidin, pergi Aiyu, pergi Lotus. Saya tak pernah bawa isteri saya, tak pun isteri saya bawa pergi Maidin, tak pernah. Dekat rumah saya di Manjui tu ada Maidin. Bayangkan dalam kampung ada Maidin. Maidin hak besar tu di Taman Meru, paling besar di Meru. Tapi dalam kampung kami ada Maidin. Bangga habis. Orang-orang dekat-dekat Maidin tu kalau beli barang dia bawa dalam troli. Troli tu sampai ke dapur bawa. Jenuh budak Maidin pergi cari mana troli aku. Hak Maidin dekat rumah saya tu pun saya tak nak jalan dengan isteri saya. Akak-akak habis ramah ni dah janji lah dengan suami cari ikan bakar, cari udang galah. Saya pun lama dah tak makan dengan tom yam dengan isteri saya. 33 tahun saya menikah dengan dia tahun 94. Saya ceramah tahun 1990. Tuan-tuan, dekat 29 tahun dah kahwin. Mana ada jalan. Jadi tuan-tuan lagi untung pada saya. Dia nak pencen tuan-tuan. Tadi 2 hari lepas dia tunjuk dah surat permohonan pencen dia diluluskan. Ingatkan bulan 10, rupa bulan 1 tahun depan. Bulan 1 tahun depan pencen. Dia kata, abang, kalau mama pencen, mama ikut tau. Abang pi ke mana pun mama ikut. Allah Tuhan. Saya duduk-duduk habis lagu Tuhan ni. Dia nak ikut pula dah dik duk Tuhan ni. Tak pernah hanya ikut.
Dia nak ikut saya pula bulan 2 dengan tabung haji, naik kapal daripada pelabuhan Kelang pergi Phuket, Phuket pergi Singapura, patah balik. Mama ikut tau. Mama ikut tuan. Dia rasa lain macam tuan. Selalu kita Lone Ranger. Lone Ranger senang lah. Sihat kak, sihat. Sihat makcik, sihat. Main nak darah, sihat. Lepas ni tak boleh lah. Sihat kak, sihat. Sihat ya, nampak tak? Isteri kat sebelah tuan. Tuan-tuan untung, akak-akak untung dapat suami, dapat isteri macam tu. Syukur pada Allah. Isteri ustaz tak marah, ustaz duduk tinggal dia siang malam. Tak. Pasal apa? Sebab tu perjanjian. Saya dengan rumah saya, kami tak bercinta. Kami bukan bercinta tulis surat berbedok tuan-tuan. Bedak MMA, kuti kurap apa semua ni tak berguna tak ni. Orang dulu kalau bercinta bedak, buka-buka habis muka bedak ni. Saya ada, mak saya kata, Kazim, kahwin. Muda lagi mak. Kahwin. Baik mak. Tapi duit tak ada mak. Mak bayar. Baik mak. Tapi ada balik, duit ada, bayar balik. Baik mak. Tak melawan langsung tuan. Saya kahwin umur 22. Muda terantang-tang, bawah habis diploma. Saya nak sambung ijazah macam tu. Kahwin, lepas kahwin belajar. Baik mak. Tak pernah bantah tuan. Tak bercinta. Mak dah pergi Minang, jadi mereka dah setuju nikah lah. Abang saya pula Najimuddin kata, kalau hang tak mau, abang ambil. Astagfirullahalazim. Hak tu lagi ganas kan. Dia ada isteri dah. Kalau hang tak mau, aku ambil. Dia pergi Minang. 2 hari malam tu saya pun baru cari duit shilling. Cari duit shilling, bawa Honda Fame. Saya pakai Honda Fame. Cari telefon. Cari telefon awam. Masa tu mana nak ada handphone. Cari, jumpa telefon. Rumah je ada, telefon tak ada. Ganas sungguh. Naik lagi, pusing lagi, jumpa. Telefon ada, rumah ada. Hak gagang pula tak ada. Cabut puak-puak mana pula dah. Punya seksa nak cari public phone. Jumpa, buka, tekan, duit jatuh. Tak lekat-lekat. Asyik pun jatuh. Oh, sekarang ni syukur tuan-tuan. Ni, hak main malam ni semua ada handphone. Anak kita hak 2 tahun main handphone. Duk diam, tak tahu siapa. Bukan anak 2 tahun saja main handphone. Beruk main handphone tu. Diam, beruk tu. Loh, pandai sungguh sekarang ni. Saya tanya pada isteri saya, nak kahwin ke dengan saya? Boleh ke kahwin dengan saya? Boleh. Kenapa tanya? Dia tanya. Saya kata, sebab saya ni penceramah. Kenapa dengan penceramah? Penceramah tak duduk di rumah. Sekali kalau saya kahwin, sekali lagi saya tak duduk rumah, jangan komplain. Saya tak komplain. Tak komplain tak apa, kita kahwin. Simple tuan. Masa akad nikah, tersilap pengantin. Naib qadi tu suruh kawan saya cek semua betul lah. Alamat semua, IC semua betul. Ustaz, bukan saya ustaz, dia ni nak kahwin. Loh, hak ni nak kahwin. Bangla mana nak kahwin. Bila dah habis akad nikah, mereka semua balik, tinggal saya seorang. Bayangkan tuan-tuan, saya tak kenal mereka. Tak kenal siapa ni, aku nak nyembangkan siapa ni, duduk atas tangga melengung, termenung. Tengok-tengok ada orang main angkat kemah, naik lori, susun kursi buk. 2 je pekerja. Saya kesian kat mereka. Saya tukar seluar, pakai t-shirt, tolong mereka angkat kursi bulan lori. Pak mertua saya datang, nak hantar ke mana ni? Tak tahulah. Oh, nak hantar mana ni? Cuti sekolah banyak kot tempahan no? Tak tahu, saya tak tahu. Dia ingat saya pekerja kinopi. La ilaha illallah. Sampai tara tu lah tak kenal Kak Leha oi. Jadi akak-akak ni untung ada suami ni. Saya ni bukan suami baik. Bukan suami terbaik untuk isteri dan anak-anak. Sibuk sangat. Sebab tu isteri saya kata kemarin, abang, mama ada pencen, abang pencen tau. Saya tengok kipas angin. Boleh kita pergi kebun, tanam pisang ke,
kita berjalan ke cuti-cuti. Abang dah ceramah lama dah, jomlah kita cuti pencin sama-sama. Tu saya ceramah dah. Tak tahu tak nak berhenti ke tidak ceramah. Sekarang nak ceramah pun makin susah. Ada tauliah pun kena tarik balik, tak boleh ceramah agak. Dulu tak ada ceramah sebab tak ada tauliah, kita pergi ambil tauliah. Bila dah ada tauliah, tarik pula. Saya alhamdulillah lah, Perak ni ada tauliah, Pulau Pinang ada tauliah, wilayah persekutuan ada tauliah, dan ada beberapa buah negeri memberikan tauliah khas pada saya. Syukurlah, alhamdulillah. Tapi ada beberapa buah negeri tak bagi saya masuk sebab tak ada tauliah. Padahal dulu saya duk ceramah dekat depa berpuluh-puluh tahun. Saya duk keluar dalam TV, saya keluar macam-macam. TV tu kecil, muat tuan-tuan. Nipis. Radio tu kecil, ada saya dalam tu. Lah tak boleh lah, pening pula. Adakah saya nak marah, saya tak boleh ceramah? Tak marah. Saya lagi seronok. Boleh saya main dengan cucu, boleh saya main dengan Tok Ma dia, boleh saya pergi pasar malam. Tuan-tuan tahu tak teringin saya apa? Saya nak pergi pasar malam, saya nak pegang belon, bawa belon pegang. Saya teringin. Saya nak duduk depan orang berniaga apa balik, nak tengok dia buat apa balik. Dia tabung gula, tabung kacang tu, saya suka saya tengok. Saya dah berpuluh-puluh tahun saya tak pergi. Saya teringin tak? Saya nak berhenti depan kedai yang jual ayam gunting. Saya nak makan, saya tak ada, tu tahu, tak pernah. Saya teringin. Kalau hampa tak panggil pun tak apa, aku nak pergi pasar malam. Aku nak tengok depa kacau tu, duk kipas sate tu, asap dia masuk, kenyang balik saya beli sate. Tak pernah. Habis tu ustaz, besok ustaz tak ada ceramah, ustaz nak makan apa? Saya bukan makan ceramah. Lah bodoh tu hang ni. Rezeki bukan daripada ceramah. Saya buat kerja macam-macam tu. Macam-macam. Ada negeri hak tak bagi saya ceramah.